إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kita jumpa. Marilah kita melahirkan rasa syukur pada Allah kerana masih lagi hidup, masih lagi ada rasa hati nak belajar, ada rasa hati untuk mengenal Allah, ada rasa hati untuk baiki amal, ada rasa hati untuk menjadi orang yang soleh. Semoga Allah Ta'ala tolong kita dalam setiap perkara-perkara yang taat dan dijadikan kita ni orang soleh. Okey, sambung kat sini. Tengok slide. Tu. Manakala apabila ketiga-tiga suku kata. Apa suku kata Tohi? Yang tiga-tiga ni. Yang kita belajar 2 minggu lalu. Ahli satu, sunnah satu, jamaah satu. Ini tiga-tiga ni. Digabungkan tiga-tiga ni. Kita belajar satu-satu Tohi makna. Suku kata tersebut digabungkan menjadi satu istilah. Istilah apa? Huraian kepada terjemah. Seperti yang disepakati dan disediakan oleh ulama. Ni. Ini makna istilah. Maka istilah ahli sunnah wal jamaah tersebut setelah lahirnya Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi adalah merujuk pada mereka yang telah berada di atas manhaj. Manhaj apa? Ada apa manhaj apa? Manhaj ni maknanya jalan. Macam kita berkata kitab Minhajul Abidin. Jalan orang-orang yang beribadah. Abid. Ini jalan. Berada di atas jalan. Ini jalan. Yang diperkenalkan oleh golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah ni daripada perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari. Dan Maturidiyah. Daripada perkataan Al-Maturidi. Ni ulama, nama ulama ni. Jadi apa saja dalam tauhid lah, bila dirujukkan kepada ilmu-ilmu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan ilmu-ilmu Imam Abu Hasan Al-Maturidi dalam bab tauhid, ini maknanya dia berada dalam jalan ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah. Hal ini adalah suatu yang masyhur dalam kalangan majoriti para ulama bila mendefinisikan golongan yang dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Dia bagi tauhid. Jadi apa dia ahli sunnah wal jamaah ni? Kita dah cakap dulu. Ini yang lalu. Tengok slide. Ini yang lepas. Apa dia ahli, mereka yang mengikut, apa dia sunnah, tarikh apa, pengertian apa yang datang daripada Nabi, apa saja datang dari Nabi, jemaah ni maksud dia apa, mereka yang ikut jalan oleh Nabi. Ini yang kita dah cerita pada 2 minggu lalu. Bila lahirnya ulama bernama Imam Abu Hasan Asy'ari dan dia telah menggariskan ilmu-ilmu yang patutnya diikuti dalam bidang tauhid, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi,
Jadi apa saja ilmu yang dibawa oleh mereka itu dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Mereka lah yang memperkenalkan sifat 20. Mereka lah yang menyebut istigna iftikar. Mereka lah yang menyebut sifat kesempurnaan. Mereka yang menyebut. Jadi kita ni tak payah kaji-kaji dah macam mana nak ikut. Ikut aja apa formula yang diiktiraf oleh ulama', kita ikut je dia. Dah habis cerita. Yang ikut benda lain. Yang ikut fahaman lain. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Dari segi tauhid, ikut sunnah ahli sunnah wal jamaah mengikut fahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ikut fahaman tu. Jadi apa fahaman dia? Yang ni kita belajar ni lah. Sifat 20, rukun iman macam mana huraian dia, mana kalimah la ilaha illallah macam mana huraian dia. Itulah yang dikatakan tepat dengan sebenar. Tepat dengan sebenar. Tepat sebenar ni adalah salah satu 3 syarat untuk orang ini dikatakan ma'rifatullah. Mesti tepat dengan sebenar. Tepat dengan sebenar mengikut apa? Ahli sunnah wal jamaah. Macam mana? Apa-apa ilmu-ilmu tauhid yang diasaskan, yang dimodulkan oleh dua ulama' ni. Kita kena ikut. Itu yang ulama-ulama cakap, kita kena ikut. Mereka ni ambil dari mana? Mereka ni ambil daripada ulama-ulama dalam zaman Nabi, mereka ambil dari sahabat, dan sahabat mengambil dari Rasulullah. Cuma mereka susun jadi modul. Modul bahasa Melayu apa? Apa modul? Sama kot. Modul juga, modul. Modul juga kan? Jadi modul. Jangan dengar pelik-pelik. Orang kata, Ustaz, dulu mana ada Nabi ajar wujud kijan bakar? Nabi tak cakap Allah wujud ke? Nabi cakap apa? Allah tak wujud. Dia cakap wujud, tapi cara diterangkan cara umum. Tak adalah dia buat satu modul. Betul tak? Dulu mana ada buku. Mungkin orang tulis atas pelupah kayu, pelupah tamar kan. Itulah. Sekarang ni dah mudah. Kenapa? Ada modul. Ada kitab. Takkan Nabi tak ajar Allah itu Esa. Mesti Nabi ajar. Tapi cara dia tak sama dengan kita lah. Tak ada macam kita. Nari belajar tauhid, besok belajar fiqah. Tak ada lah. Tapi dia ajar. Ini ramai yang kata ni, sifat 20 ni, falsafah Yunani apa benda. Allah, tak nak belajar sudah lah. Jangan cakap begitu. Inilah modul, inilah silibus, inilah pelajaran ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Kenal Allah itu wajib sebesar-besar fardu ain. Kena faham. Cara nak kenal, ulama' dah bagi. Kenal sifat. Macam mana? Sifat 20. Yang wajib 13. Belajar 20 tak apa. Ikut je lah. Ikut. Jangan dengar perkataan-perkataan orang. Saya tengok dalam grup sekolah ni kadang ada juga. Kawan ni masuk lah nama kitab Tauhid. Masuk dalam grup. Aku dekat media ni, aku tengah belajar sifat 20. Ada pula kawan boleh kata, mana ada Nabi ajar sifat 20? Memang Nabi tak ada kitab tu ajar sifat 20. Mana ada kitab tu dulu. Kitab tu sekarang pun ada. Tapi kandungan tu Nabi ajar. Dalam Quran pun ada. Qul huwallahu ahad. Ahad ni apa? Ahad ni Esa. Sifat 20 kan ada. Esa ada. Macam pelik orang cakap. Dia sebenarnya, dia malah belajar. Lepas tu dia kata Nabi tak ajar. Tapi kalau Nabi tak ajar Allah itu Esa, Nabi ajar apa? Kalau Rasulullah kata Allah berbilang, mana ada? Ada dia ajar, tapi cara yang lain. Cara yang lain. Betul tak? Cara yang lain. Tak sama. Tapi itulah yang dia ajar dia. Cuma sekarang dah ada sistem yang lebih baik. Dah ada sistem yang lebih mudah. Dah ada nota, ada susunan silibus. Jadi ulama' ni, masa zaman 300 Hijrah, dua orang ulama' ni dah nampak banyak fahaman yang pelik-pelik datang. Rasulullah dah kata, lepas 300 Hijrah nanti, dah macam-macam lah. Jadi dia takut.
Orang dah cakap Allah tu begini. Jadi mereka cemas. Mereka ambil tanggungjawab, mereka buat modul. Itu modul. Lepas tu penghantar ilmu tauhid ni, ulama dua ni. Kalau kita interview tauliah, soalan ni wajib keluar. Siapakah dua ulama tauhid yang menyusul ilmu tauhid untuk digunakan zaman sekarang? Siapa dia? Ni dua ni sebut ni. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini rujukan kita lah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tak tahu, nanti kita belajar benda yang lain daripada ni, takut tak ikut Ahlussunnah wal Jamaah, takut ikut Syiah ke, ikut apa benda ke, kita tahulah. yang telah ketahuan. Jadi ulama kata Ahlussunnah wal Jamaah ni dari segi tauhid diikut ulama ni. Kalau dari segi fiqh diikut empat ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, itu yang keempat tu lah. Imam Hanafi, keempat tu. Kalau dari segi tasawuf ikut apa? Imam Ghazali. Lagi satu apa? Abu Yazid Al-Bustami. Tapi yang popular Imam Ghazali. Lepas tu pengajian tasawuf ni selalu diikut Imam Ghazali. Macam selalu pakai Imam Tamiyah. Imam Tamiyah pun ada setengah Ahlussunnah dia tak mengikuti. Dulu ustaz saya dia tak ikut Imam Tamiyah. Dia tak ambil pertanyaan Imam Tamiyah. Dia ambil Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kalau ilmu tasawuf macam penawar bagi hati semua mereka ambil daripada pertanyaan Imam Ghazali. Banyak ilmu tasawuf Imam Ghazali. Kalau fiqh kita Ahlussunnah wal Jamaah ni ada 4. Tapi kita yang kat Malaysia ni kebanyakan dia mengikut Imam Syafi'i. Jadi kaedah ibadah semua ikut Imam Syafi'i. Kalau tauhid kita ikut ni. Kita ikut dua imam ni. Jadi jangan pening-pening, tengoklah kita tauhid yang ada di Malaysia ni yang tulis oleh ulama Nusantara ni, dia berdasarkan kepada ilmu ni. Ini nama dia Ahlussunnah wal Jamaah. Berkata Said Murtada, nama Murtada pun keluar ni. Hafal 200,000 hadis bahawa Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikut Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Pun juga. Dia kata ringkas ni kalau tauhid ni apa dia? Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut ulama ni dah. Selesai. Selesai. Apa ilmu dia susun? Yang kita belajar sekarang ni lah. Yang kita belajar sekarang ni. Jangan kat sekolah belajar yang tu lah. Jangan pergi belajar benda pelik-pelik. Jangan ikut benda-benda yang pelik-pelik. Jangan ikut kitab yang kita tak tahu. Yang tak dibelajar di seluruh di masjid. Kalau nak hantar anak pergi pondok ke, pergi mana ke, sekolah agama khas ke, sekolah agama swasta ke, tanya ustaz sini pakai kitab apa? Dia tunjuk kitab-kitab yang dipakai. Kalau tak faham, tak tahu, ambil gambar. Jangan tanya dulu, ambil gambar. Kadang-kadang bapak dia pun tak tahu benda, kosong. Bingung habis bapak dia. Tapi baguslah nak hantar dalam agama. Kena tengok apa kitab pakai. Kalau dia kata salah tauhid, okey. Fiqh pakai apa? Macam-macam kitab pakai. Sirus Salikin ke apa benda ke, Sulamun Mutadi ke apa benda ke, tauhid usul baca tasawuf, wajibnya penawar bagi hati ke, sebutlah apa-apa ayat walat ke, kitab yang memang guna di Malaysia oleh guru-guru pondok, okey boleh hantar anak. Kalau diguna kitab Arab, nak kena pasti yang kitab Arab ni apa. Takut ada fahaman lain. Adakah kawan kita hantar anak kat sekolah, dia tak check, dia pun tak tahu nak check. Check lah, ambil kitab-kitab dia, ambil gambar atas, tanya orang yang tahu kan. Kali bila dah 2-3 bulan balik, dia marah. Dia marah bapak dia baca doa lepas semayang. Abang ingat apa? Tuhan tak tahu abang nak apa. Sampai bergaduh-gaduh dengan anak. Bergaduh-gaduh anak. Baca tahlil tak bagi. Selawat Nabi pun tak bagi. Bergaduh-gaduh dengan anak. Akhirnya dia keluarkan budak tu sekolah tu. Lepas tu dia kata cek dulu. Cek dulu. Dia ada pahaman yang mereka tak mengaku. Yang kata Wahabi macam-macam. Jadi tengok dulu apa dia buat, malam Jumaat dia baca apa, dia mengaji macam mana, apa yang dia baca, apa ilmu dia, rujukan dia apa. Ahlussunnah Jamaah, bawa hantar.
Baru hantar. Jangan hantar sekolah yang salah lah. Ada sekolah tu kat Malaysia pun ada juga. Takut nanti dia ambil benda-benda yang tak baik lah. Yang salah, yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jemaah. Dia balik nanti dia kata Tuhan kat langit. Nampak? Dia dah belajar itu. Kita pula pergi hantar. Salah nak tengok. Nak tengok. Tengok kalau ustaz tu dia ceramah kat YouTube, dengar dia ceramah apa dia cakap. Kalau tak ada cerita yang menyalahi lah dari segi tauhid ke apa ke, okey lah boleh hantar. Kalau tidak tak pasti, tengok dulu, siasat dulu. Anak-anak kita tak tahu apa. Dia main terima je apa yang orang tu ajar. Okey. Dalam bab tauhid ahli sunnah wal jemaah, beriktikad. Iktikad ni apa? Iktikad ni pegang hati. Pegang hati setelah faham. Makhluk itu tidak digagahi semata-mata dan tiada ia memberi bekas akan segala perbuatan yang disengaja. Maknanya makhluk ni bukan 100% dia digagahi. Dia ada membuat usaha dan dia ada membuat pilihan. Tapi usaha yang dia rasa nak buat tu pun hakikatnya daripada Allah juga. Dan hasilnya segala makhluk atau usaha itu sengaja itulah diberi pahala dan diberi seksa dan ia tempat pergantungan taklif. Taklif ni hukum. Apa saja usaha dia pada kebaikan, diberi dia pahala. Apa benda usaha yang dia nak berjahat, diberi dosa. Tapi dia diberi pilihan. Sebab tu kita kata ahli sunnah wal jemaah semutlaknya bergantung pada Allah tetapi tidak menafikan usaha ikhtiar. Anda kena faham betul ni. Okey, dah. Kita cakap perkara ni dulu. Ni. Sebab kita nak cakap pasal apa Sambung nombor lah. 15. Sekarang ni kita pergi nombor 16. Ni nombor 16. 16. Bab beriman kepada Allah. Tengok kat depan tu, slide tu. Apakah fakta nombor 16? Hendaklah wajiblah dia meyakini dan beriktikad hanya Allah yang layak disembah. Okey yang ni. Kenapakah hanya Allah yang layak disembah? Kerana yang disembah ini, yang kita semua faham, kerana Allah itu Tuhan. Kenapa Allah itu dipanggil Tuhan? Ini soalan yang kalau orang belajar tauhid dia boleh jawab. Tapi kalau orang tak belajar tauhid, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, hujung minggu mau orang kahwin, lepas tu jalan-jalan, ambil cuti pergi melancong, apa benda tak belajar, apa abuk tak tahu, dia bukan pegang mazhab ahli sunnah wal jemaah. Dia pegang mazhab al-bengongiyah. Tahu ingat tak? Kalau cakap nanti, kita cakap orang marah. Tapi itulah mazhab dia. Itulah diikut. Al-bengongiyah, al-bangangiyah, itu dia. Tak nak belajar. Tak nak letakkan diri dalam kelas. Tak nak. Tak tahu apa yang tak nak. Dia tak kenal Allah atau tak dikekal dalam neraka. Dia tak tahu. Padahal dia tahu tapi dia tak ada kekuatan. Allah tak pilih dia. Lepas tu faham sungguh-sungguh. Terutama bab tauhid. Kerana Allah itu Tuhan. Apa yang melayakkan Allah itu
dipanggil Tuhan. Kenapa Allah kita panggil Tuhan? Ni ramai yang kau jawab. Dia berbuta-buta je ikut orang cakap. Allah Tuhan, Allah Tuhan. Kenapa? Apa kelaikan? Dia jawab ni. Kerana dia memiliki rukun ketuhanan. Kerana hanya Allah yang memiliki rukun ketuhanan. Apakah rukun ketuhanan? Sifat yang melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan. Kalau tak belajar ni memang tak erti. Memang tak erti, pasti. Dulu nak harap belajar dulu kat sekolah rendah belajar. Apa tak tahu, hafal-hafal gitu je. Bodoh-bodoh hafal je. Allah wujud tidak bakar. Itu kalau hafal. Kalau tak hafal, apa pun tak tahu. Tu tak nak kena buang benda tu. Sifat tak tahu ni nak kena buang. Sebab kalau tak tahu, tak kenal Allah, macam mana kita kata Allah tak terima ibadah dia dan dia mati, dia kekal dalam neraka. Kenapa? Dia tidak kenal akan Tuhan dia. Kalau anak kita tanya, ibu, kenapa Allah ni Tuhan? Kenapa tak boleh lain Tuhan? Ni semua soalan dia kena jawab. Masalah dia, mak bapak dia pun tak tahu. Sedangkan hari-hari dia makan rezeki Tuhan. Hari-hari dia selamat ni, pergi kerja, pergi mana, balik kerja. Allah yang selamatkan dia. Bukan keadaan dia yang baru. Bukan. Allah yang selamatkan dia. Hari-hari dia sihat, boleh bangun tidur, boleh bangun, boleh senyum, boleh ketawa. Allah yang jadikan itu pada dia. Tapi dia tak kenal. Tak kenal. Mak bapak dia sihat, dia tak kenal. Hari-hari kehidupan dia selamat. Urusan dia baik. Dia boleh kerja. Anak dia kat taskar, okey. Tak ada masalah apa-apa. Siapa yang mengokeykan tu? Allah. Dia je usaha je. Cari taskar yang elok, yang baik. Okey, hantar, bayar duit. Siapa duit tu dah bagi? Allah. Tak sedar. Malangnya segala yang Allah buat pada dia, kebaikan-kebaikan, dia tidak kenal siapa Allah itu. Ni yang sangat malang. Dan dia tak ada rasa nak kenal. Tak ada rasa nak belajar. Allah ni siapa? Tak rasa nak belajar. Ni tak boleh buat apa. Bukan semua Allah pilih. Setengah Allah pilih, setengah Allah biarkan. Biarkan dia begitu. Apakah rukun ketuhanan? Yang kita selalu sebut. Isna'. Orang belajar tauhid mesti biasa dengar perkataan ni lah. Kalau tak tahu maknanya tak belajar lah. Tak belajar. Dia kata dia belajar tapi tak tahu maknanya tak belajar. Ni. Kalau tak tahu dua ni maknanya dia pun tak tahu kenapa Allah ni dia bagi Tuhan. Ni sebab ni. Ni sebab dia. Hanya Allah yang memiliki rukun ketuhanan. Sebab tu Allah ni dia bagi Tuhan. Ini nama ni istirna' iftikar. Buatlah satu makna yang ringkas. Agar kita biasa dengar dan dengan izin dia, akhirnya kita faham. Bebas. Tidak berhajat. Tidak menumpang pada yang lain. Dia tidak memerlukan tempat untuk dia duduk.
Kenapa? Tempat itu adalah makhluk. Tempat itu benda yang lain. Selain daripada Allah, sesuatu yang lain. Dia tidak memerlukan tempat. Kalau dia memerlukan tempat, dia memerlukan satu yang lain. Maka tidak layaklah dipanggil Tuhan. Kenapa? Dia perlu benda lain. Dia mendengar, tapi dia mendengar dengan sifat dengar, bukan dengan telinga. Kalau dia memerlukan telinga, maknanya telinga tu makhluk, dia memerlukan yang lain. Dia tidak memerlukan atas, dia tidak ada di atas, dia tidak ada di bawah. Kenapa? Atas bawah itu adalah sesuatu yang lain daripada Allah. Bila dia perlukan sesuatu yang lain, maknanya dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Jadi dia ni, istigna Allah ni maknanya dia tidak perlu, dia tidak berhajat. Dia tidak berhajat kita doa untuk dimakbulkan. Tapi dia suruh kita doa. Bukan dia berhajat. Dia suruh kita doa. Kita tak ada doa, ya Allah besok mata aku nampak, telinga aku dengar, tak doa. Jarang orang doa. Walaupun nak doa tak salah. Tapi besok pagi, telinga dengar. Mata nampak. Tak doa pun. Allah beri. Ya Allah jadikan hidung aku ni masih boleh bernafas besok pagi. Bernafas? Tak doa pun. Allah tak gantungkan doa. Dia nak bagi, dia bagi. Tapi dia suruh kita berdoa. Jadi kita doa ni atas ikut perintah. Bukan syarat dia nak bagi. Atas ikut perintah Allah. Allah perintah doa. Itulah. Habis kalau tak doa Allah boleh makbulkan, tak doa. Tak, dia suruh doa. Tapi dia tidak berhajat berdoa. Dia suruh kita sembah dia. Tapi kalau kita tak sembah dia pun, dia tetap sempurna. Semua manusia jin dalam semayang, dia tetap sempurna. Semua manusia jin semayang, dia tetap sempurna. Bukan dia bertambah sempurna. Dia tak bertambah, dia tak berkurang. Kenapa? Dia sempurna. Oh, nak faham ni, nak kena belajar. Nak kena belajar. Jangan salah cakap. Jangan kata makin ramai orang semayang, makin besarlah kesempurnaan Allah. Ini tak belajar, tak faham. Allah ni dia tak bergantung. Dia tak berhajat. Dia bebas. Dia tak menumpang. Kita ni bergantung. Dengan siapa? Dengan Allah. Kita ni berhajat. Dengan siapa? Dengan Allah. Sebenarnya lah. Walaupun tak rasa hati. Sebenarnya itulah berhajat. Jadi kalau kita berhajat dengan Allah, barulah Tuhan kita Allah. Barulah boleh jawab nanti dalam kubur. Siapa Tuhan kau? Dia kata Allah. Kenapa dia kata Allah? Ini bukan hafal. Whatever being practice. Tu practice tak? Practice ni bukan hafal. Kalau hafal orang kafir boleh hafal. Tak payah benar soalan tu. Apa yang kita praktis, apa yang kita amalkan, kita dengan Allah ni, apa yang kita amalkan? Sangat berharap. Kenapa? Bila berharap, maknanya itulah Allah. Jadi nanti dalam kubur boleh jawab. Kenapa? Kita ada hubungan dengan Allah. Lagi satu apa ni? Iftikar. Iftikar ni apa? Ini doa pun tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa, macam mana kita kata kita minta dengan Allah? Ni, iftikar. Semua makhluk berharap pada Allah. Makhluk berharap. Makhluk berharap kepada yang tidak berharap. Makhluk berharap kepada yang tidak berharap. Matahari, dia tak boleh jadi Tuhan. Sebab kita berharap matahari. Matahari berharap pada Allah. Kita berharap pada makanan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berharap pada Allah untuk tumbuh dia. Kita berharap pada ikan. Nak makan dah kata. Kambing, lembu. Tak boleh kambing, lembu jadi Tuhan. Kenapa? Dia berharap pada sesuatu. Dia harap pada Allah nak hidupkan dia.
Sedangkan Allah itu dia tidak berharap, tidak berhajat pada apa-apa saja. Barulah layak dia sebagai Tuhan. Kenapa sembah? Dia Tuhan. Macam mana Allah boleh katakan Tuhan? Inilah proses dia. Jadi penerangan ni mesti ada dalam kepala kita lah. Barulah dikatakan kita ni belajar tauhid. Belajar mengenal Allah. Kalau tidak nanti kita ingat kita belajar, rupanya kita pun tak tahu. Tak reti. Lepas tu saya rasa ni 17 bulan ni nak ikut daurah. Orang KKR yang ikut selalu Fadwan, Mutadah, dan lain tu tak. Datanglah ikut. Ni bacaan kali ke-7 Risalah Tauhid. Yang perempuan dia datang. Ajak suami. Tinggallah sekejap orang kahwin tu. Tinggallah sekejap urusan keluarga. Sebulan 2 kali je. Sekali belajar 4 jam. Sebulan 2 kali. InsyaAllah tahun depan pun sambung lagi. Sebulan 2 kali. Tinggalkan waktu rehat sekejap. Kalau perlu hantar anak kat nursery, pergi hantar. Perlu minta tolong adik jaga, bayar kat adik. Jangan biar jaga gitu je. Ini hantar free je. Mana adik tak boring. Salam tu bagilah sikit. RM40, RM30, RM50, tak apa. Katakan diri kita, ya Allah aku keluarkan duit ni supaya aku kenal kau. Kalau bawa anak boleh juga. Jangan anak kacau dah lah. Macam kita belajar kan. Kalau anak tu boleh diam, macam Mutadah kalau bawa anak yang kecil tu dia boleh diam, okey bagus. Ada orang anak dia gitu. Ada orang anak dia Superman. Sampai tua dia panjat tiang apa semua. Jadi mak bapak pun payah nak belajar. Saya kata ikut. Saya baca kitab. Ni bacaan kali 7 ni. Kita insyaAllah kita punya azam ni nak khatamkan kitab. Tengoklah jadual nanti. Mutadah ada jadual. Kita masuk nanti. Masuk kat grup BPF ni. Ikut-ikut belajar tauhid. Moga-moga Ustaz kata apa? Kita belajar hukum akal. Tak sampai lagi wujud. Moga-moga dalam belajar sungguh-sungguh ni kita mati. Allah ampunkan kita. Itu je harapan kita. Tapi mesti pergi belajar. Mesti pergi belajar. Kalau macam ni sebulan sekali je ni. Sebulan 2 kali je. 2 jam ni sebulan. Tak cukup. Nanti lambat habis. Pencen pun tak sempat. Habis lagi. Jadi pergi ikut. Kalau ikut daurah saya boleh ikut. Kita akan buat sebulan 2 kali lah insyaAllah. Tahun depan bersama lah. Jadi sebulan tu kita belajar dalam 8 ke 7 jam lah. Jadi banyak sikit lah belajar. Untuk apa? Untuk kenal Allah. Ramai datang, ramai. Selalu datang 160 lah. 150 ke atas. Pernah juga kita buat dulu sampai 380 datang. Jadi saya nak jemput lah. Nak ajak. Ada masjid kenakan yuran. Ada masjid tak kenakan yuran. Tak kisahlah kalau kenakan yuran pun saya tengok yang buat yuran tu RM15. RM15 untuk makan minum lah. Tapi kalau ikan masjid itu dia sebab yuran. Kenapa? Bila kata nak buat daurah tauhid, orang Karyas itu dia bagi duit. Dia bagi makanan, dia hantar makanan untuk makan. Jadi kalau dapat datang lagi bagus. Atau ikut daurah lain tak apa. Ustaz-ustaz lain buat pergi. Mesti korbankan sikit waktu rehat Sabtu Ahad. Mesti korbankan. Jangan Allah Kalau dah faham tak apa. Masalah tak faham. Jangan sebab tu yang baiknya suami ikut. Kalau suami tak ikut, yang masalah dia apa? Kita nak pergi sini, belajar. Suami nak pergi sini, ikut suami. Kamu jangan lelaki. Kalau boleh isteri ikut. Atau isteri yang faham, tak apa. Tak ada masalah. Kenapa? Belajar ni, dia yang baik ni pasangan. Jadi sama kita ada komitmen yang sama pada perkara yang sama. Itu yang bagus lah. Saya lihat kadang-kadang online ni, yang saya nampak lah. Kadang-kadang yang tak kekal ni, belajar online bukan belajar kat sini, online. Kebanyakannya mereka yang suami dia tak ikut. Yang saya lihat lah. Suami dia tak ikut dia. Ada yang dapat kekal. Ada yang kebanyakannya tak kekal. Kenapa? Suami ada hal lain. Dia kena ikut suami dia. Kalau lama belajar setengah jalan, kalau belajar dengan orang lain tak apa. Takut dengan orang lain tak belajar. Ini tauhid ni dia memerlukan menadah. Menadah ni kena bawa kitab lah. Dia bukan benda senang. Belajar mesti boleh cakap. Kenapa Allah itu dia panggil Tuhan? Mesti boleh cerita. Kalau tak boleh cerita tak faham. Okey. Nombor
17. Macam ni boleh tulis nota pun tak apa. Macam ni perkataan Allah ni kan. Apakah yang diterangkan makna Allah dalam kitab Tauhid? Tulislah. Nama bagi zat Tuhan yang wajib ada, bracket, pada akal dan mustahil tiada dan sabit baginya segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya dan mustahil baginya segala sifat kekurangan yang tiada terhingga banyaknya. Mana cepat type ke tulis? Type lebih power Type lagi cepat Ustaz. Seminit 100 perkataan. Ya ke? Dulu saya ada anak murid dulu dekat Ceras. Tapi sekarang dia tak bawa laptop lah. Dulu dia bawa laptop. Dia bawa laptop. Apa, dia tak berhenti tau. Mula kelas je dia type. Lepas tu, dia masuk dalam WhatsApp dia. Dia copy dalam WhatsApp dia. Lepas tu dia bagi pada semua orang yang dalam masjid. Orang yang grup masjid lah dia bagi. Dulu lah saya nampak dia buat. Lama juga dia buat. Dah setahun dia buat. Lepas tu dia dah tak tahulah laptop dia rosak ke, dia dah tak larat ke apa benda. Tapi kalau kita belajar, kita mengharap nota daripada orang tak sama dengan kita belajar, kita catat kita sendiri. Tak lama. Tak lama lah. Kita ambil nota orang, kita betul sikit. Tak lama. Kita buat sendiri. Tak lama. Sebab kita buat sendiri, kita buat bahasa yang kita faham. Kita ambil nota orang mungkin dia faham, kita tak faham. Tu eloknya kita salin. Kita salin. Kita salin, moga-moga dengan kesungguhan yang kita tunjuk, Allah Ta'ala akan memberi kita faham. Kenapa? Kita melahirkan sebab. Ahli sunnah wal jamaah tu, dia memang semutlaknya Allah bagi faham. Tapi dia tak menafikan usaha. Apa usaha? Sebab itu Rasulullah ni dia dakwah sungguh-sungguh. Walaupun dia tahu hidayah taufik dia tak boleh bagi. Tapi dia sungguh-sungguh. Sebab apa? Memang disuruh begitu. Disuruh sungguh-sungguh. Allah boleh bagi iman kat orang tanpa datangkan Nabi. Tapi Allah datangkan Nabi. Allah boleh bagi air tanpa Siti Hajar berlari. Siti Hajar berlari. Safa Marwah. Kalau Allah nak keluarkan air tanpa dia berlari, boleh. Allah nak tunjuk pada manusia, engkau usaha. Akan diberi pahala pada segala usaha engkau. Dah 7 pusingan lari, barulah keluar air daripada hentakan kaki Nabi Allah Ismail. Anak ni haus ni. Tinggal kat padang pasir. Tahu padang pasir tak? Bukan tinggal sini. Ni lekon. Ni pada geduk. Padang pasir tak ada pokok. Ditinggalkan. Dengan sedikit makanan dan sedikit air. Air makanan habis, air habis. Air susu dah kering. Sebab si Hajar tak makan. Dia tak makan air susu kering. Anak ni dah menangis ni. Cemas. Dan dia berlari. Dari Safa ke Marwah berkali-kali. Akhirnya, dia balik ke Marwah. Tengok, itulah telaga Zam-Zam yang sekarang kita minum. Yang air dia tak pernah kering. Cukup aja. Berjuta jemaah haji datang. Air tu cukup. Hebatnya mujizat Nabi Allah Ismail. Daripada ikhtiar dengan izin Allah berlari-lari tu. Kita kali pun lubang. Dia berlari-lari. Lepas tu kita kena ikhtiar lah. Usaha lah pergi belajar. Cari Sabtu Ahad ke, cari masa 4 jam hari Sabtu. Ahad tak apalah, ada hal tak apa. Sabtu 4 jam. Kita untung lah Sabtu tak kerja. Ada orang swasta Sabtu kerja yang petang. Kita ni tak kerja. Jadi kalau pagi tu, belah pagi tu kita cari kelas.
online ke apa benda ke, tapi mesti 2-3 jam belajar. Belajar. Kenapa? Inilah kaedah kita nak kenal Allah, inilah kaedah kita nak selamat dan kubur nanti. Belajar. Kalau boleh ajak suami sekali. Kita dengan suami memang kita belajar bang. Kalau kita boleh pujuk suami kita untuk tukar langsir, kenapa tak boleh pujuk suami kita untuk pergi belajar? Betul tak? Betul ke tak betul ni? Berjaya tak pujuk suami tukar langsir? Berjaya, sangat berjaya. Berjaya tak pujuk suami untuk pergi jalan, bawa anak yang jalan? Suami pun mungkin nak jalan. Jadi okeylah, berjaya. Tapi kenapa tak nak pujuk suami untuk pergi belajar? Kenapa tak nak cadangkan suami pergi belajar? Kenapa tak nak cuba beritahu dia pergi belajar? Mari kita belajar bang sama. InsyaAllah. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Ada orang yang kata, Ustaz, suami saya tak semayang. Dia rajin pergi surau. Satu, dia kena terima. Kenapa? Dia yang pilih suami dia. Mungkin masa pilih dia pun tak semayang. Tapi dalam queue, Allah bagi apa? Allah bagi kesedaran kat isteri dia dulu. Moga-moga satu hari nanti, saya tengok dalam online ni. Dulu isteri belajar, akhirnya pelan-pelan nampak nama suami dia keluar kat online ni. Akhirnya suami dia lagi kuat daripada isteri dia. Bawa pula anak, bawa pula kakak, bawa mak mentua, bawa ni. Itu saya kata ni. Itu semua urusan Allah. Bawa kakak sebelah rumah, itu semua urusan Allah. Bukan urusan kita. Tapi kita ikhtiar, kita usaha, kita ajak. Kita ajak. Bila jumpa kawan lama, nanti kawan lama tanya buat apa, kerja lah, masih kerja. Tapi sekarang ni ada belajar lah, belajar agama. Tanya kan, kau ada belajar agama tak? Allah sibuk. Belajar lah, kau nak ikut aku pun tak apa. Nanti aku bagi kau link, kau masuk. Ini semua pengalaman kawan-kawan yang mengajar online tau. So saya kata, dulu kelas saya 10 orang je masa mula COVID. COVID bulan berapa? Februari. Mac, April ada kawan-kawan sekolah ni, dia suruh saya buat kelas online. Masa tu 10 paling ramai, selalu je 4 orang. 4 orang. 2 ni dekat kedai makan. Kadang kedai makan, kadang kat luar, kadang drive. 2 ni lah yang dengar. Kadang-kadang 2 orang. Kadang-kadang 3 orang. Kadang-kadang tak ada. Saya fikir nak buat ke tidak ni. Sebab tak ada orang nak belajar. Tapi yang suruh buat tu adalah. Di seorang tu adalah. Dan lah saya fikir tak apalah. Surau pun tak boleh pergi. Surau dah tutup. Saya WhatsApp kat orang surau. Tu yang mengebak tu. Tu yang makin ramai tu. Ni lah. Ni. Yang sekarang ni kalau pagi ni 134. Ni cikgu tengok kat online ni. Tengok situ. Dia ada tulis tu. 134. Ni. Dulu masa PKP, kursi dah cukup. 250 penuh. Terpaksa tengok daripada AB pula. Ada kawan buat AB masuk ke situ. Sekarang ni dah boleh pergi visit surau. Yang ada ni lah. 100 lebih. Yang ada daripada surau A, surau B, surau C, surau D. Ada kebanyakan tak ada surau. Mereka dapat daripada online. Jadi mereka mengikuti daripada semasa ke semasa. Lepas tu saya cakap mesti datang kelas. Kalau tak datang kelas nanti tak kenal Allah. Tak kenal Allah nanti kekal dalam neraka. Ini bahaya yang paling besar lah. Kita kena korban lah. Kalau dah jatuh cinta memang kita boleh korban. Adi datang dari Shah Alam. Keluar rumah pukul 6. Lepas subuh jalan. Masjid jalan. Ada orang itu. Daurah ada orang datang dari Teluk Intan. Ada orang datang dari Gopeng. Yang tak pernah miss. Orang datang Teluk Intan tak pernah miss. Daurah. Ada datang dari Melaka. Kakak ipar saya datang dari Melaka. Besan saya datang dari Melaka. Ada datang dari Sepang. Ada ipar saya datang dari Sepang. Ni sekarang ni kakak saya pun dah mula nak ikut ni. Daripada Salat Selatan. Soalnya Daurah buat kat surau dia. Dia ada 3-4 orang dia kata nak ikut. Tak apalah, datanglah ramai-ramai. Tak apa. You are most welcome, datang.
Kenapa boleh datang dari jauh? Ni tu nama dia cinta. Dah mula datang cinta. Kalau ikut Adi, baik Omar ni dah pencin Apa ni arah si jam-jam. Macam kerja dulu pukul 6, 6.30 keluar rumah apa. Dah pencin baik dulu rumah. Tapi ada benda yang memanggil. Ada benda yang manggil. Apa memanggil tu? Itu namanya kesedaran. Kesedaran. Lepas tu nak minta Allah letakkan kesedaran kat hati kita ni. Kat hati kita. Bukan saja belajar kat sini, tapi pergilah kelas-kelas, pergilah ikut usrah-usrah, pergilah ikut mana-mana dalam ikut grup-grup untuk ilmu. Carilah WhatsApp grup, carilah FB masuk dalam tu. Supaya kita dapat tahu jadual. Kenapa? Pentingnya belajar tauhid. Penting. Kalau hati dah cinta, kalau Mak Sentul kata, tak kira tua ke muda. Tu Mak Sentul kata. Tapi kalau belajar agama ni, kalau hati dah cinta, tak kira pergi ke mana. Tak kira. Tapi kalau hati tak cinta, semuanya rasa terseksa. 17 ada orang nak tanya ke? Macam bunyi. Ni 17. Ni 17. Fakta yang ke-17 dalam kitab-kitab dari mulut-mulut guru. Seseorang yang dikatakan beriman kepada Allah hendaklah dia beriktikad tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Ini dia ayat Quran. Ini dalil ni. Ini dalil. Mana tahu Allah bagi rezeki? Ni. Ini dalil. Allah sesungguhnya sesungguhnya maksudnya betul, benar, tak tipu, tak bohong. Ya, apa? Sesungguhnya. Allah yang beri rezeki. Tapi dia beri melalui kerja kita. Begitulah, tak ada datang dari langit. Ni. Ni. Hanya Allah beri rezeki. Makhluk tak ada rezeki. Cuma dia beri melalui. Dia beri melalui kerja. Melalui orang bagi. Ini yang benda rezeki. Rezeki ni bukan hanya yang kita faham lah. Bukan saja makan, minum, apa semua. Rezeki adalah segala kebaikan. Segala kebaikan. Dapat belajar, rezeki. Dapat faham, rezeki. Dapat amal, rezeki. Boleh? Saya mereka boleh? Izin, tutup mic izin. Semua rezeki. Segala kebaikan. Sihat, rezeki. Tapi dipahamkan, telah disempitkan pahaman pada rezeki, apa? Duit, lagi naik pangkat, lagi harta, lagi dapat anak. Orang kata dah ada anak, belum ada rezeki. Orang cakap gitu. Belum ada rezeki. Orang tak cakap, kenapa tak belajar agama? Orang tak cakap, belum ada rezeki. Orang tak cakap. Kenapa? Orang tak anggap belajar agama ni rezeki.
Tak dapat anak, belum ada rezeki. Kenapa kerja kuat tak naik pangkat? Belum ada rezeki lagi. Tapi itulah rezeki. Antara rezeki yang utama, faham agama. Ini rezeki yang terbesar. Nikmat terbesar dalam Islam dan iman. Itu nikmat terbesar. Lepas tu kena faham, rezeki ni apa? Segala kebaikan. Siapa beri? Allah beri. Allah beri. Ni. Ni. Dulu guru saya bagi contoh. Dia kata gini tau. Kalau saya lukis sini lah. Ini majikan. Majikan ni dia beri gaji. Dia beri gaji. Majikan ni dia beri gaji. Beri gaji. Gaji ni selalunya masuk bank. Betul tak? Kalau dia Siti Piramli tu, dia beratur kat gua tu. Ni juga gaji kau. Ni gaji kau. Dulu mungkin. Lepas tu dulu orang bawa duit gaji ke 24. Sekarang tak ada lah. Orang ambil kat bank. Majikan bank in ke macam mana ke, ambil kat bank. Jadi, pekerja ni, ini pekerja. Pekerja, Ustaz kata, dia ambil kat sini. Tengok Dia ambil. Ambil kat sini. Ini satu kaedah nak faham ni. Ni. Dia ambil sini. Dia pekerja ni dia ambil gaji. Mana? Kat bank. Kat bank. Bolehkah? Ni soalan ni. Soalan nak faham ni yang dia adalah sebenarnya daripada Allah. Hakikatnya. Ni. Begini Ni. Bolehkah pekerja ini berkata ni, terima kasih bank, kau bagi aku gaji. Dia kata ini ni. Bank kata apa? Bukan saya bagi. Majikan awak bagi. Saya simpan je untuk awak ambil. Betul tak? Macam kita lah. Siapa bagi gaji ni? Pada akal kita bagi. Kau siapa bagi gaji? Kerajaan lah. Betul tak? Pejabat awam. Kerajaan bagi. Mana kerajaan dapat duit? Adalah sumber dia. Cukai-cukai pendapatan. Orang bayar cukai, macam-macam pendapatan dia. Hakikat dia bukan kerajaan. Kerajaan dia jadi bank. Macam bank. Dia kerajaan dia macam bank. Hakikatnya, majikan yang bagi kat bank. Hakikatnya, Allah yang bagi rezeki pada kerajaan ni, dia boleh bagi dia gaji. Apa-apa sumber dia tak tahulah. Pernah tak kita merasa Allah yang bagi gaji? Tu nak kita tanya diri lah. Pernah tak rasa ayat Quran yang kita baca, Allah memberi rezeki pada orang yang dikehendaki? Pernah tak 20 berapa bulan gaji? 21, 22. Pernah tak masuk ATM card atau tengok dekat Maybank tu you, nombor tu meningkat lah. Lagi 2 hari, RM16.40. Nak keluar pun tak boleh. Besok keluar 3,000 lebih. Pernah tak cakap, ya Allah, Alhamdulillah engkau bagi aku rezeki? Kebanyakan orang tak cakap. Kenapa? Dia tak rasa Allah bagi rezeki. Dia tak rasa kan? Dia rasa dia kerja. Dia rasa dia kerja. Padahal yang bagi Allah. Dia kerja atas apa? Atas ikhtiar dia je. Satu hari boleh tak Allah tak bagi gaji? Boleh.
Jangan cakap selagi aku kerja kerajaan no problem. Jadi tawakal dia pada kerajaan. Tahu? Tawakal dia pada kerajaan. Tak kerja swasta tak rasa. Kalau kerja swasta rasa lah. Saya dulu tahun 87, tahun 2000 berapa semua saya kira merosot. Pakai hela. Kerja kat Melaka masa tu. Daripada KL kena transfer kat Melaka ganti jurutera pergi Jepun. Jurutera ni pergi kursus kat Jepun 6 bulan. Jadi saya kena hantar kat Melaka. Masa tu lah ekonomi merosot. Tiap-tiap bulan ni 30 bulan dia panggil kat Padang. Masa tu staf ada 183 orang. Dia panggil. Syarikat kita telah diberhentikan kerja masa tu TM joint venture dengan Edison untuk buat tengki projek. Masa tu tiba ekonomi merosot, jadi kerajaan berhentikan, tak duit. Maka kita terpaksa memberhentikan memberi pampasan. Masa tu syarikat tu baru aktif, saya ingat dalam 2 tahun. Jadi siapa berhenti kerja, siapa kerja setahun dapat pampasan sebulan. Siapa kerja 2 tahun dapat pampasan 2 bulan. Siapa kerja 3 tahun dapat pampasan 3 bulan. Kebanyakannya dapat pampasan sebulan ke 2 bulan lah sebab baru kerja. Jadi dia bagi lah surat, lepas tu dia beri cek. Buang 30 orang. Ujung bulan depan lagi panggil lagi. Kita terpaksa mengurangkan kerja. Akhirnya daripada 183 orang, tinggal 4 orang. Kat Melaka ni. 4 orang. Jadi saya ni salah seorang ni. Dia hantar balik KL. Dia hantar balik. Sebab dah tak ada kerja kat Melaka, hantar balik. Bangunan Subang Jaya tu, 15 Pak Sri. Nombor 47, 15 Pak Sri. 47, 48, 49. 3 blok. 3 tingkat. Tinggal 1 blok. Saya balik lagi 1 blok dah. Yang lain dah kena buang. Masa tu yang ambil surat menangis. Kenapa menangis? Malam ni nikah. Tak ingat nama dia Ramli. Malam ni nikah ni. Masa tu semua syarikat obligasi teruk lah, perdagangan teruk. Jadi mereka kata nak cari kerja kat mana, macam-macam soalan nak keluar. Yang isteri nak bersalin ada. Macam-macam cerita lah. Budak-budak ni budak-budak feel kan, budak site ni kadang biasalah rock-rock kan, rambut panjang. Menangis, ambil surat. Sampai tinggal 3 orang. Bila bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, 4 kali buang lah. Masuk bulan 8, budak-budak dah tak ada kerja dah. Apa? Dia orang duk bertanya, nama aku naik tak, nama aku naik tak. Rupanya 187, yang naik nama 184. Teruk. Kerajaan dia tak mengalami kan. So, jangan ada sikap tak syukur dengan kerja lah. Malas. Dulu saya pernah balik kerja Subang Jaya. Saya tumpang naik kawan saya ni. Kawan saya balik Gombak. Dia hantar saya sampai KWSP. KWSP lah. Sebab Omar ni kerja KWSP. Saya kadang-kadang dengar isteri dia kata apa tau. Lepas tu dia tinggalkan saya kat tengah jalan lah. Pasang Kelang ke mana. Sebab kita kongsi kereta lah. Saya dengar dia kata apa kan. Bang, ini hari satu apa tak buat. Saya dah fikir. Orang kerja tak ada kerja. Saya nampak dia bawa mengait dah apa benda. Dulu. Sikap dulu kan. Dia kata kopi ni nak beli apa? Dah beli Shopee lah. Sekarang Shopee kan. Kopi ni Shopee. Ada kakak ni jual ni, ada abang ni jual ni, ada abang jual ni. Kau nak beli apa? Kau senarai je. Ada orang kena jual. Dia boleh meniaga. Jus mengkudu tak benda tu. Sungguh je kak. Kalau swasta tu lama terajam lah. Betul. Ni saya ngajar ni budak-budak pejabat ni. 5 kali datang lewat, bulan depan kejap datang tak datang, baru dia panggil, engkau last day naik dah jalan. Saya dulu kerja apa juga, budak bawah saya. Datang lambat. Saya kata kenapa kau lambat ni, hari-hari kau lambat? Dia kata kakak dia balik kampung. Tak ada orang kejut dia. Umur dia masa tu 20 lebih lah. Alasannya kakak dia balik kampung, tak ada orang kejut dia. Jadi hari datang pukul 10, pukul 11, pukul 10, pukul 11. Bos saya ni memang dia pantang. Bos saya tengok paskat, HR tunjuk paskat kat dia. Bos dia panggil dia, ni hari kau berhenti. Dah balik. Aku bayar gaji kau, 8 hari dah balik. Bos dia gitu. Pada saya, layak begitu. Engkau 20 lebih, tak ada orang kejut kau. Kau
Kau bukan 6 tahun tu. Bos saya kata telefon saya, betul bukan telefon meja lah. Kau panggil dia masuk. Ya, bos panggil kau. Lepas tu aku keluar, dia kata tak patut saya kena berhenti gini. Tu aku tak tahu. Ni bukan kerja, ni bukan company aku. Aku cakap dan kau jangan lambat. Kita jaga 25 orang. Ada 2-3 orang ni panggil macam ni lah. Maknanya dia tak syukur lah. Dia dapat kerja elok. Betul lah. Tanda kita syukur dengan kerja ni kerja elok. Kerja elok. Ini kerja macam buat company ni kita punya tak boleh lah. Nikmat ni. Lepas tu ada orang, dia kata apa, kerja ni tension, dia nak berhenti, dia nak jual burger. Ni contohlah. Dia tak tahu, nanti dia jual burger, dia dapat gaji kan RM5,000. Dia jual burger, dia dapat RM2,000 sebulan. Contohlah. Waktu tu lebih tension daripada apa yang tension sekarang. Ni sanyalah pengamal orang berhenti ni. Memang jual burger tak berkacau tu lah. Kuarti aku nak buka, nak tutup, nak apa. Tapi duit gaji kau pun kuarti lah nanti. Kuarti gaji nak datang RM1,000, RM2,000. Lepas tu ada kerja ni, ingatlah inilah Allah bagi rezeki, tanda syukur. Pastikan rezeki ni halal, kerja lah elok. Jangan anak sakit yang dapat MC mak. Ni biasa orang buat. Mak tak sakit pun. Tak ada dalam akta pekerjaan kalau anak sakit mak boleh ambil MC. Tak. Tapi kita ambil gaji tu juga, kita ambil gaji. Tu rezeki tak berkat. Maknanya kita tahu rezeki yang Allah beri. Ada rezeki Allah beri dengan nikmat, ada rezeki Allah beri dengan laknat. Bila rezeki itu tidak berkat. Tu nak kena ambil perhatian. Okey, nanti sambung. Ni 18. InsyaAllah. Okey, dah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua. Wabillahi alam. Siapa tak ada pun sampai? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.